Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama di hadapan Kajian TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada semua keluarga besar yang terus setia bersama dengan kita menyaksikan perbincangan-perbincangan mengikuti setiap bait yang akan diungkapkan oleh bintang ilmuwan kita pada hari ini dan sebelum-sebelum ini. Terima kasih juga diucapkan kepada anda yang selalu follow kita dan juga yang selalu menyebarkan kita punya rancangan ini kepada sahabat-sahabat. Ajak ramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan untuk perbincangan pembuka tirai di pagi hari anda untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kehidupan kita. Baik, seperti biasa, kita maklumkan kepada anda yang perbincangan kita pada hari ini adalah berkisar berkenaan dengan topik tentang tafsir dan taranum. Seperti biasa, kita akan bacakan ayat terlebih dahulu, lepas itu kita lihat terjemahannya dan kemudian kita tadabbur, kita huraikan satu persatu bait-bait dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dapat menyentuh hati kita, membuka sanubari dan memberikan kepada kita kefahaman dalam perkara agama. Hari ini perbincangan berkenaan dengan surah As-Saffat ayat 132 hingga 138. Sebentar lagi kita akan ikuti perbincangannya dan mungkin ada penonton-penonton yang pada pagi ini menyaksikan mungkin di rumah ataupun di mana-mana. Boleh jika berkelapangan ambil mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya untuk sama-sama kita teliti apa yang akan dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz, dan kami di studio Tanyalah Ustaz pada ketika ini menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman karya agung Syekh Abdullah Basmeh bersama dengan kami pada pagi ini. Meneruskan perbincangan, hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim bin Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 27 Syawal. Itulah kan? Macam bunyi itu Itulah tu. Saya dah tengok kan 27 Syawal, tapi Ustaz open house masih ada lagi Ustaz Tapi yang pentingnya ya. Sebab disebut 27 Syawal tu dia punya gebentar dia lain macam tau. Kenapa bagi mereka yang tak habis puasa 6 lagi. Betul. Ada tinggal lagi hari 27, 28, 29, 34 hari saja lagi Ustaz untuk menghabiskan sisa-sisa berapa hari lagi yang belum diselesaikan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik. Okey Ustaz, perbincangan hari ini surah As-Saffat ayat 132 hingga 138. Sebelum saya berikan kepada Ustaz untuk membacakan ayat-ayat tersebut, saya maklumkan kepada penonton mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan ataupun nak bertanyakan soalan berkenaan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, boleh tulis di Facebook rasmi kita di ruangan komen ataupun hubungi kita di talian yang tertera seperti biasa. Gunakan bahasa yang cantik sesuai dengan laras bahasa yang betul untuk bahasa Melayu, dan juga kalau boleh perbincangan itu sesuai dengan topik apa yang nak ditanyakan, sesuai dengan topik perbincangan kita. Baik, kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul untuk bacaan ayat suci Al-Quran. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min ibadinal mu'minin wa inna Lutan laminal mursalin إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وبالليل أفلا تعقلون
Sadaqallahul azim. Subhanallah, itu dia Ustaz. 132 hingga 138 dan sama-sama saya bacakan untuk terjemahannya. Kita lihat ayat 132. Sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Dan sesungguhnya Nabi Lut adalah rasul-rasul kami yang diutuskan. Ingatlah peristiwa tatkala kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya semua. Kecuali seorang perempuan tua tertinggal di dalam golongan yang dibinasakan. Kemudian kami hancurkan yang lain dari pengikut-pengikut Nabi Lut. 137. Dan sesungguhnya kamu yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang alik melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka semasa kamu berada pada waktu pagi. 138. Dan juga pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Itu dia tuan-tuan, terjemahan untuk surah As-Saffat ayat 132 hingga 138. Perbincangan berkenaan dengan dua nama Nabi yang ada disebut di sini. Yang pertama Nabi Ilyas dan yang kedua Nabi Lut alaihi salam. Saya serahkan kepada Ustaz untuk huraiannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dai Azrin dan juga para penonton kita yang setia untuk terus bersama dengan program Tanyalah Ustaz. Yang kita tahu kesemua daripada kita, matlamat kita cuma satu, iaitulah kita nak memperdalamkan pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk mengambil pelajaran daripadanya sehinggalah kita mampu untuk mempraktiskan setiap daripada perintah dan juga larangan yang terkandung di dalamnya, selain daripada kita nak menjadikan Al-Quran ni insya-Allah tuan-tuan sebagai panduan hidup kita, dunia kita, sehinggalah kita sampai ke akhirat dalam keadaan selamat biiznillah taala. Bicara daripada surah As-Saffat yang telah pun kita mulakan sekian lama, satu demi satu cerita para anbiya kita bawakan, dan hari ini insya-Allah kita bawakan cebisan yang terakhir daripada cerita nabi yang terdahulu, iaitu Nabi Ilyas yang telah pun diperbincangkan sebelum daripada ni, dan sedikit daripada cerita tersebut kita lanjutkan pula dengan cerita selepas daripada tu tentang seorang lagi Nabi yang namanya Nabi Lut alaihi wassalam. Dua cerita ini adalah daripada cerita-cerita para anbiya, yang mana kalau kita sebutkan tentang cerita para anbiya ini, kalau kita dengarkan apa yang telah Allah jelas nyatakan di akhir ayat yang terakhir daripada surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada cerita-cerita para nabi ini, ia bukan cerita yang sekadar untuk nak menggembirakan kita mendengar cerita tersebut seperti mana kisah-kisah yang lain. Tetapi apa yang Allah nak bagi pada kita tuan-tuan dan juga puan-puan, iaitulah Allah nak bagi pada cerita tersebut pelajaran yang sangat-sangat besar. Setiap satu daripada cerita para nabi ini tuan-tuan ada kaitan yang sangat hampir dengan kehidupan kita. Bagaimana untuk menjadikan diri kita seorang yang sangat-sangat baik, seorang yang insya Allah menepati kriteria sebagai hamba Allah yang sebenar, di samping dalam masa yang sama kita nak elakkan diri kita daripada menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Mereka itulah merupakan penentang para nabi, termasuklah dua orang nabi yang kita ceritakan. Cerita tentang Nabi Ilyas ini, kalau kita lihat apa yang telah pun tuan-tuan mungkin pernah baca sebelum daripada ni, pernah dengar ceritanya, Nabi Ilyas ni kehidupan dia seperti mana juga dengan kehidupan para nabi yang lain, ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum dia. Tapi tuan-tuan, kita faham setiap kebaikan kita jangan ingat tak ada pembencinya. Saya buat baik, ini orang kata kenapa orang benci dengan saya yang buat baik ini. Tuan-tuan, kalau betul tuan-tuan buat benda yang baik dengan cara yang baik, jangan kata takat nak buat benda baik tapi buat dengan cara yang buruk, salah juga. Nak tegur orang tapi tegur dengan cara yang kasar, contohnya dengan jalan yang tidak berhikmah, contohnya. Ini bukan cara para nabi. Cara para nabi buat benda yang betul pada tujuan yang betul dengan pengisian yang betul, insya-Allah ianya pasti akan dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah walaupun manusia membencinya. Kenapa?
Sebab keseluruhan daripada apa yang telah dilakukan oleh para nabi ini, matlamatnya cuma satu, apa dia? Iaitulah nak menyelamatkan kaumnya daripada apa, tuan-tuan? Nak selamatkan daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah permulaan bagi cerita kita pada pagi ini. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan daripada para penonton nanti. Kita nak tengok agak-agak apa yang kita boleh timba daripada dua kisah ni, insya-Allah. Subhanallah, semangat yang ditampilkan oleh Al-Fadhil Ustaz ni membuatkan kita rasa di awal-awal ni pun kita dah rasa macam ada satu suasana ataupun emosi yang cuba dibawakan ni. Kita rasa macam bersemangat nak dengar kisah dua nabi ni. Tapi sebelum kita ambil soalan di Facebook, jadi saya nak tanya sikit Ustaz, satu soalan simple Ustaz. Sebab ada orang di luar sana dia kata, apa hal pula kita nak kena dengar kisah Nabi Ilyas, Nabi Lut? Dia kata, kita ni umat Nabi Muhammad, patut kita dengar kisah pasal Nabi Muhammad, sudahlah, dia kata. Jadi kenapa nak kena dengar cerita pasal Nabi lain pula? Dia kata, tak ada kena-mengena dengan kita. Yang penting hanya kita tengok kisah Nabi Muhammad SAW sahaja. Jadi mungkin Ustaz ada komen sikit berkenaan dengan statement macam ni Ustaz, ataupun Ustaz ada benda sikit yang nak dibasuh. Kata orang muda ni, dibasuh pada mereka macam ni Ustaz, silakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebutkan tentang cerita para nabi, selain daripada manfaat pertama yang telah kita nyatakan daripada ayat yang telah kita bawakan, ayat yang terakhir daripada surah Yusuf, kalau tuan-tuan perhatikan, Allah kata cerita ni makana hadithan yuftara. Ia bukanlah satu cerita yang dibuat dongengan sekadar untuk penambah rasa bagi kehidupan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu matlamat kenapa Allah mendatangkan cerita-cerita tersebut, terlebih dahulu bukan untuk kita tapi untuk diri Nabi SAW. Cerita-cerita tersebut sebenarnya Allah jadikan sebagai penguat semangat, pemberi motivasi dan sebagai panduan serta teladan buat diri Nabi, sehinggalah bila mana datang cerita-cerita yang sebegini, setiap kali diulang dengar ayat-ayat tersebut, hatta pada diri Nabi SAW, segala kurunsingan yang datang dalam diri Nabi SAW akibat daripada tentangan-tentangan yang baginda hadapi tak kala mana melakukan dakwah, ianya terasa ringan. Sebab apa? Nabi kata inilah jalan kehidupan orang yang ingin menyampaikan kebenaran, orang yang ingin menyebutkan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Jangan disangkakan jalan-jalan untuk berbuat kebaikan yang sebegini ia sentiasa terhampar dengan permaidani merah. Kadangkala ianya juga akan disulami dengan sesuatu yang kadangkala kita rasakan menjerut jiwa kita untuk terus bertahan. Kenapa? Sebab inilah jalan para nabi yang perlu kita tempuhi bersama. Kena ada kesabaran di sana, seperti mana bersabarnya para nabi, bersabarnya para rasul, khususnya nabi para rasul ulul azmi yang sangat-sangat sabar. Cerita-cerita ni bila mana kita baca, kita makin semangat. Kita buat benda betul, kita sampai perkara dengan betul. Kalaupun kita ada sedikit ujian, sedikit mehnah dan juga tribulasi dalam kehidupan kita, kita takkan pernah berpaling seperti mana komitnya ataupun istiqamahnya para nabi tersebut. Ini pelajaran yang besar. Kena semangat tuan-tuan, insya-Allah. Subhanallah. Bukan sekadar cerita, bukan sekadar kita nak bacakan kepada anda kronologinya ataupun permulaan kisah nabi-nabi setiap nabi-nabi ini, tapi kerana kita nak tengok apakah intipati dan juga sesuatu motivasi yang kita boleh jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Baik. Kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Pada ayat ke-132 surah As-Saffat, sesungguhnya baginda termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Adakah ayat ini merupakan pujian Allah kepada Nabi Ilyas alaihissalam kerana kejujuran, keimanan, keikhlasan dan dalam melaksanakan segala suruhan Allah, suruhannya? Adakah kita umat yang penuh dosa ini juga layak untuk mendapat pujian sebegitu? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Laila Dila Rosa untuk soalan ini. Layak ke tidak Ustaz? Silakan. Allahu Akbar. Para penonton yang dirahmati Allah, bila tanya layak tak layak ni, kita kena ambil dulu pelajaran daripada kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Daripada situlah kita akan tanya diri kita, layakkah kita untuk nak mendapat apa yang diperolehi daripada pujian Allah? Bila mana Allah menyebutkan tentang Nabi Ilyas, ayat yang walaupun kita cuma petik daripada kisah yang terdahulu yang telah kita bacakan sebelum daripada ini, satu ayat sahaja, tapi Allah kata innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia adalah merupakan daripada kalangan hamba-hamba kami yang beriman. Contohlah Da'i Azrin, ya, tengah kita berjalan,
ada seorang tiba-tiba kata, Masya Allah, saya tengok Da'i Azrin ni daripada kalangan orang-orang yang baik-baik, daripada kalangan orang yang beriman. Apa kita rasa, tuan-tuan? Mesti kita rasa, subhanallah, gembiranya berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Kalaulah yang puji itu manusia pun sudah membuatkan jiwa kita berbunga-bunga, apatah lagi kalau yang menyebutkannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak dapat gelaran orang beriman ini, sebelum sampai kepada ayat 132, tuan-tuan kena mula baca daripada ayat 125. Nak jadikan diri kita orang beriman, kena ada dia punya spesifikasi dia, ciri-ciri dia. Kalau kita lihat apa yang telah diperbuat oleh Nabi Allah Ilyas, sehinggalah Allah recognize dia sebagai seorang yang beriman, kita tengok paling kurang ada 4 benda yang diperbuat oleh Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Iaitulah yang pertama, kalau kita lihat, Nabi Ilyas ni adalah orang yang kuat dengan dakwah dia. Kita bukan takat beriman, tetapi kita kena sampaikan keimanan kita kepada orang lain, untuk orang lain bergembira dengan apa yang telah pun Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Ayat 125, kita tengok waktu kaum dia tu menyembah apa yang lain daripada Allah, patung Ba'la yang kita bacakan daripada ayat 125 tu kan, Nabi Allah Ilyas tetap committed untuk sampaikan kebenaran, walaupun pada ketika itu tidak diterima oleh kaum dia. Kemudian yang keduanya, kita lihat bagaimana Nabi Ilyas ini disebutkan illa ibadallahil mukhlasin. Bagaimana Nabi Allah Ilyas ini diiktiraf sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah, dirinya dan juga pengikutnya, kerana sifat diri dia itulah orang yang ikhlas, di mana ciri ikhlas yang ada pada diri Nabi Allah Ilyas itulah sama sekali tak pernah mensyirikkan akan Allah, dan sentiasa melakukan apa yang baginda lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, Nabi Allah Ilyas disebutkan sebagai inna kadzalika najzil muhsinin. Nabi Allah Ilyas ni hidup dia sentiasa buat baik. Tak ada masanya nak buat benda tak baik. Ini ciri yang ketiga. Dan yang keempat yang disebutkan Nabi Ilyas ini pada ayat 132 ini, iaitulah baginda sentiasa beriman. Kehidupan baginda dengan iman, kematian baginda dengan iman. Kalau kita ada 4 ciri ini, kita penuhkan kehidupan kita dengan ciri ini, insya-Allah mudah-mudahan kita juga akan mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Layak atau tidak kita digelar sebagai manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, lihat ciri-ciri kehidupan kita, kita sendiri yang tahu layak ataupun tidak kita digelar sebegitu. Baik, sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini berkenaan dengan surah As-Saffat ayat 132 hingga 138. Ikuti perbincangan sehingga ke penghujung untuk dapatkan apakah intipati tadabbur kita pada pagi ini. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita. Dari Sal Rasid Cici, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. 134. Azab apakah yang Allah akan hantar kepada kampung Nabi Lut alaihi salam hingga Allah mengutuskan malaikat supaya mengarahkan baginda dan pengikutnya selamatkan diri keluar dari kampung itu sebelum azab diturunkan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sal Rasid Cici untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah. Inilah yang hebatnya Al-Quran, walaupun kadang-kadang jawapan yang kita cari tak ditemui di satu-satu tempat pembacaan kita. Kalau kita lihat dalam cerita Nabi Allah Lut selepas daripada kisah Nabi Allah Ilyas ni, kita tak bertemu secara spesifiknya azab yang telah diturunkan kepada mereka, yakni kaum Nabi Lut tersebut. Tetapi bila mana kita baca Al-Quran, antara cara kita baca Al-Quran, kita tak boleh baca, bahasa orang Kedah kata, sekerat-sekerat. Takut faham, sikit-sikit. takut faham lain. Takut faham lain. Ataupun kita tafsir ikut suka kita sendiri kan. Tapi cara dia ialah kita kena membaca keseluruhan isi kandungan Al-Quran. Pasti ada jawapannya di sana. Kalaupun kita tak bertemu, carilah alim ulama, carilah para guru kita untuk bertanyakan, Ustaz, dekat ayat ni kan dia ada sebutkan tentang azab yang telah diturunkan oleh Allah buat umat Nabi Lut alaihi salam. Tetapi kami tak nampak secara jelasnya apa yang telah datang daripada azab tersebut. Maka justru itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, pergi mencari jawapan daripada Al-Quran apa yang telah berlaku kepada Nabi Lut alaihi salam dan juga kaumnya. Nabi Lut Allah selamatkan, kaumnya Allah selamatkan, mereka yang baik-baik ini Allah selamatkan. Dengan Allah perintahkan keluar sebelum daripada tempoh masanya tiba.
Maka jawapan bagi soalan tersebut, tuan-tuan kena buka 2 surah pula. Allah, Ustaz, kena cari macam tu ke? Itulah cara baca Al-Quran. Baru seronok macam kita main puzzle kan. So dekat sini dia punya jawapan dia, dekat sini soalan dia. Dekat sini soalan dia, dekat sini jawapan dia. Tapi kita kena tahu perkaitan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Kalau tuan-tuan yang pertamanya buka surah Al-Hijr ayat 74. Apa yang Allah nyatakan di sana? Allah jadikan bumi tersebut terbalik, yang di atas terbalik di bawah. Maksudnya yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Allah terbalikkan bumi tersebut dengan diangkat bumi tersebut dengan sebelah daripada sayap Nabi Jibril alaihi salam, diangkat setinggi-tingginya lalu diterbalikkan bahagian bumi tersebut yang didiami oleh kaum Nabi Lut, di mana tempat tersebut hari ini sangat-sangat terkenal. Satu ketika dahulu tempat tersebut dikenali sebagai kawasan kediaman penduduk Sadom, kawasan tersebut. Dan hari inilah kalimah Sadom tersebut digunakan dalam istilah kita untuk memaknai apa yang telah dilakukan daripada kejahatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Di sinilah Allah kata bagaimana diangkatnya bumi tersebut dan diterbalikkan ia. Dan kalau tuan-tuan nak lebih daripada itu, tuan-tuan boleh buka surah Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan tentangnya dalam keadaan yang tambahan daripadanya, iaitu fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Mereka bukan takat mereka itu diterbalikkan buminya, sebaliknya mereka itu didahului satu pekikan suara yang sangat-sangat kuat. Kemudian diangkat bumi tersebut, diterbalikkan dan ditambahkan lagi batuan yang dicampakkan, hujan batu yang dicampakkan ke atas mereka, ibaratnya rejaman batu daripada langit yang datang berturut-turut sehingga menjadikan kawasan tersebut, na'udzubillahi min dzalik. Kalaulah tuan-tuan terbiasa dengan kawasan yang dikenali sebagai Dead Sea, laut mati, itulah hasil daripada kemurkaan Allah terhadap kaum tersebut. Diadab sampai sebegitu rupa sehingga kan tidak ada mana-mana kehidupan yang mampu untuk hidup di kawasan tersebut dalam kehidupan yang biasa-biasa. Kalaupun kita berkunjung, kita yang terkemudian ni dapat hidup, tetapi kita sendiri takkan dapat hidup di kawasan tersebut. Antaranya mereka katakan kerana kemasinan air yang kedapatan pada kawasan tersebut, walaupun ianya berair tetapi masinnya itu tak mampu tertanggung oleh makhluk yang biasa. Dan bila mana kita pergi, orang kata orang seronok-seronok terapung dekat situ kan, tapi sebenarnya itulah merupakan hasil daripada azab yang diturunkan oleh Allah. Tidak berbaki siapa pun daripada umat Nabi Lut alaihi salam yang menderhakai perintah Allah dan juga perintah Nabi Lut. Dalam peristiwa tersebut dihancurkan selumat-lumatnya. Itu ceritanya. So kena buka surah Hijr ayat 74, surah Hud bermula daripada ayat 81-82. Kat sini tuan-tuan akan dapat penceritaan yang penuh tentang bagaimanakah azab yang telah dinyatakan dalam surah As-Saffat ini. Azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam hasil daripada perbuatan mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Soalan seterusnya di Facebook dari Mak Aitun. Assalamualaikum. Ayat 134. Ingatlah peristiwa ketika kami selamatkan dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya. Semuanya, soalan saya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apakah peringatan yang diberikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Mak Aitun, terima kasih untuk soalannya. Tadi Ustaz kata diterbalikkan bahagian bumi tersebut, tapi bagaimana Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan? Saya pun tertanya-tanya Ustaz. Silakan. So cerita dalam cerita, ada cerita tentang kehancuran dan Allah dalam masa yang sama menceritakan ada yang diselamatkan. Macam kita katakanlah bila datang apa-apa disaster, kita panggil disaster Ustaz, bencana alam. Bencana alam ni kan ada gempa bumi, ada banjir besar dan sebagainya. Maka di situ kita dapat lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada. Siapa yang baik pasti insya-Allah Allah berikan jalan selamat untuk mereka. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala tak kala mana bertindak ke atas satu kumpulan lagi pasti akan diselamatkan oleh Allah bila mana memenuhi ciri-ciri insan yang layak diselamatkan. Siapakah insan tersebut dalam peristiwa ini? Pastilah Nabi Lut dan juga pengikut-pengikut dia. Bila mana Allah ceritakan dalam surah Hud ayat 81. Sebelum daripada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala pada pagi harinya, malam hari lagi Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat-malaikat
mengkhabarkan kepada Nabi Allah Lut, bawa pengikut-pengikut kamu keluar daripada kawasan perkampungan ini. Qalu ya Lut inna rusul rabbika la yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Sampailah habis ayat, tuan-tuan buka surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-81, tuan-tuan akan bertemu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum dia dengan jalan mengeluarkan mereka daripada kawasan tersebut, memberikan pelajaran kepada kita. Kalaulah kita terlihat satu-satu perkara yang buruk berlaku di hadapan kita, jalan untuk kita selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berlama-lama di tempat tersebut ataupun menyertai perkumpulan-perkumpulan yang melakukan sesuatu perkara yang buruk. Nampak orang-orang yang sedang leka melakukan kejahatan-kejahatan, jangan tompang sekaki, orang kata. Ini kalau tompang sekaki ada can nak kena apa-apa daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalaulah bala Allah Subhanahu wa taala turun kepada umat manusia di sesuatu tempat, siapa yang masih lagi berada di tempat tersebut, mereka juga berpotensi besar untuk sama-sama dikenakan azab tersebut, walaupun mereka merupakan orang-orang yang baik. Maka pada ketika itulah, bila mana kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan juga pengikut-pengikutnya, pelajaran yang paling besar iaitulah kita kena pastikan kehidupan kita ini sentiasa bersama-sama dengan orang baik. Kenapa kita digalakkan untuk pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke tempat majlis-majlis ilmu? Sebab di situlah tempat berhimpunnya orang-orang yang baik, yang mudah-mudahan sentiasa menjemput rahmat daripada Allah dan menjauhkan kita daripada kemurkaannya. Tapi jangan pilih tempat-tempat yang buruk dalam hidup kita. Kita sendiri tahu kan di mana tempat-tempat tersebut. Kerana kalaulah pada ketika itu Allah pilih untuk menurunkan azabnya, wal'iyadu-billah, kita pun akan turut kena, paling kurang tempiasnya pun ia sudah cukup berat untuk kita. Wal'iyadu-billah. Allahu Akbar. Terkena tempias bala hasil daripada duduk di tempat yang tidak sepatutnya kita punya kaki berada di situ. Baik, sebelum kita ambil soalan di Facebook, saya tertarik nak tengok sikit ayat 134 ni. Yang mana ingatlah ketika mana peristiwa kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Kat sini dia sebut Nabi Lut, keluarga Nabi Lut dan juga pengikut-pengikutnya. Tapi ada kita dengar satu versi daripada lain yang dikatakan isteri kepada Nabi Lut alaihi salam, dia adalah seorang yang dengan izin kita sebut jahat, yang mana dia sendiri yang menceritakan adanya malaikat datang ke rumah menyerupai lelaki yang kacak segak datang ke rumah dia pula yang pergi offer pada orang lain kan. Jadi ada disebutkan Nabi Lut isterinya adalah seorang yang jahat, tapi disebutkan di sini keluarganya. Adakah tidak termasuk isterinya ataupun bagaimana Ustaz? Okey. Ini yang kita lihat daripada pelajaran kisah Nabi Lut ini, bagaimana sesuatu hubungan yang terbina atas namanya iman. Ia lebih bernilai daripada sekalian perhubungan-perhubungan yang lain. Walaupun kita kata dalam arti kemanusiaan, apapun hubungan yang kita ada itu satu nikmat daripada Allah. Kita ada ibu dan ayah, kita ada adik-beradik kita. Tetapi satu perhubungan yang lebih bererti, iaitulah bila mana ianya dikaitkan ataupun dihubungkan dengan hubungan keimanan. Kerana hubungan yang sebegini, ia bukan sekadar kita kata memberikan kepada kita rasa kebersamaan dalam kehidupan sebagai sebuah keluarga, tetapi kita akan dapat merasai nikmat yang sebenar-benarnya saat kita kembali dihimpunkan oleh Allah dalam syurga nanti. Tuan-tuan buka surah Tur ayat 21 kan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wama alatnahum min amalihim min syai'. Bila mana kita orang beriman, dituruti pula selepas daripada itu anak-anak zuriat kita, isteri kita pun ikut dalam hal keimanan tersebut, Allah akan himpunkan kita dalam syurga. Alhaqna bihim, kami akan satukan mereka kembali dalam syurga. Tapi kisah Nabi Lut ini, walaupun kita dengar di sini Allah menyatakan kami selamatkan Nabi Lut dan juga keluarganya, tetapi di situ ada dia punya exceptionalnya. Itu sebab nanti kita akan lihat dalam ayat yang tersebut, dalam ayat 135 Allah kata illa ajuzan fil ghabirin, melainkan wanita, seorang wanita tua, yang mana kita tahu, nanti kita akan lihat penjelasan apa yang dikatakan wanita tersebut. Senang ceritalah isteri dia lah, seperti mana yang disebutkan oleh Da'i Azrin sebentar tadi. Dia ni berada dalam kesesatan yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala waktu membahasakan tentang isteri Nabi Lut alaihi salam, selain daripada isteri Nabi Nuh sendiri, kalau tuan-tuan berminat untuk lihat lebih dekat bagaimana keadaan tersebut, Allah ceritakan dalam surah Tahrim ayat yang ke-10. Allah kata, daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut
kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihah fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah cerita bagaimana perumpamaan perempuan yang jahat. Bayangkan perempuan yang jahat, kita bayangkan ini mesti orang jahat juga kan. Tapi ini mesti family jahat ni. Ini family jahat. Tak, tuan-tuan. Tak Cerita tentang kejahatan tu cerita diri. Maksudnya siapa yang memilih kejahatan walaupun dia merupakan seseorang yang berhubungan dengan orang baik. Katalah kita ni seorang anak yang merupakan anak kepada seorang ustaz contohnya, ataupun kita anak kepada orang saleh, tetapi kalaulah kita memilih jalan untuk jadi orang jahat, bukan salah ayah kita, bukan salah mak kita, bukan salah ibu mengandung orang kata. Tapi ia salah diri kita yang memilih jalan tersebut. Maka cerita yang telah didahulukan serba sedikit tadi oleh Da'i Azrin, yang pilih jalan kebinasaan, yang pilih jalan kesesatan ini ialah isteri tersebut. So dia dikecualikan walaupun dia berhubungan dengan hubungan keluarga dengan Nabi Lut alaihi salam, sebab yang selamat adalah orang yang beriman, yang tak selamat pastilah yang menderhaka. Wallahu a'lam. Itu dia kan. Kadang-kadang mesti juga ada yang tertanya, dia kata, macam mana dia punya didikan dalam keluarga sampaikan seluruhnya baik, tetapi ada seorang saja yang berpaling daripada kebenaran dan ajaran Islam yang sebenar. Jadi mungkin ini kita akan sebut seketika nanti setelah kita kembali daripada kita berehat. Baik, kita berehat seketika, tenangkan diri, jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan clear. Baik, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan. Sebelum tu, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kita, dan mungkin ada yang baru menonton pada pagi ini. Kita sudah pun membaca sampai pada ayat ke-135 untuk kita huraikan berkenaan dengan kecuali seorang perempuan tua tertinggal di dalam golongan yang dibinasakan. Baik, tadi sebelum berehat saya dah penonton pun ingat, dan juga Ustaz pun tadi teringat saya ada sebut berkenaan dengan, saya kata tadi, ialah daripada keluarga yang baik-baik, keluarga Nabi Lut alaihi salam, diketuai oleh Nabi Lut alaihi salam, dan keluarganya semua baik-baik. Tetapi kalau kita pandang balik, mungkin ada satu sudut sisi jahat kehidupan kita. Kita akan bertanya, dan kita bak kata orang putih dengan izin argue lah. Kita kata, macam mana dia kata Nabi Lut alaihi salam dakwah dengan orang, boleh dapat tarik orang jadi baik, lepas tu ada pengikut dia. Lepas tu dia kata macam mana Nabi Lut ni dakwah dengan orang di luar sampai orang dalam rumah isteri dia sendiri tak nak ikut apa yang dia bawa. Takkanlah biasa-biasa kot dakwah Nabi Lut, mesti pendakwahnya hebat ni, kenapa isteri dia tak boleh ikut? Ni yang saya nak tanya ni. Kan. Tapi tu bukan ayat pada saya lah, itu ayat kita ulah sendiri. Nampak macam saya pula marah tu kan. Dan soalan yang kedua pula Ustaz, kita sambung terus berkenaan dengan ayat 135. Saya tengok, baca betul-betul dia punya maksud bahasa Melayu. Saya tertarik, tertumpu mata saya tengok, sebab dikatakan di situ secara spesifik perempuan tua. Kenapa tak disebutkan hanya perempuan? Kenapa tak disebut kecuali isterinya, kecuali perempuan? Kenapa disebut spesifik perempuan tua yang tertinggal di dalam golongan yang dibinasakan? Silakan Ustaz. Ini yang dikatakan tuan-tuan tadabbur. Tadabbur ni bila mana kita capture something, kita dapat makna bagi pada ayat-ayat tersebut. Kita bukan kata saya baca terjemahan dah Ustaz. Tak, kita kena ambil apa yang kita baca, kita renung dan cuba bertanyakan sesuatu. Macam yang ditanyakan oleh Da'i Azrin tadi. Dia kata kenapa sebut perempuan muda? Kenapa tak sebut perempuan, kenapa disebutkan perempuan tua? Tak disebutkan perempuan muda ke perempuan cantik ke apa, contohlah kata perempuan yang tak cantik ke, perempuan degil ke? Degil kan? Disebutkan kalimah tua ini kalau kita nak dapatkan satu penyelesaian bagi persoalan tersebut, iaitulah menunjukkan kepada betapa lamanya masa yang diambil oleh Nabi Allah Lut nak didik isteri dia. Kalau orang kata sehari dua baru didik, tak sempat tua dah dia, kena binasa dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu dalam surah Al-Isra Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan mengazab sesuatu kaum ataupun sesuatu individu sehinggalah kami mengutuskan kepadanya seorang rasul yang menerangkan kepadanya segala-galanya. Orang kata sampai dah tua, diberikan didikan oleh suaminya sendiri, bukan orang lain. Tiba-tiba kalau tak berubah, orang kata layak tak dia ni dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau dalam isu yang lain, orang kata ini anak ustaz ni, kenapa perangai macam ni. Kat sini memberikan pelajaran kepada kita seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah,
Isu jahat ataupun tidak ni kadang-kadang bukan berkaitan kepada anak siapakah dia, ataupun isteri siapakah dia, suami siapakah dia, tetapi ialah merupakan satu tindakan individu yang mana setiap daripada kita, wala taziru waziratu wizra ukhra, setiap daripada kita satu ketika nanti takkan menanggung dosa orang lain. Si ayah takkan menanggung dosa si anak takkan menanggung dosa si ayah, isteri takkan menanggung dosa suami, suami takkan menanggung dosa isteri. Masing-masing bertanggungjawab atas apa yang telah pun dilakukan dalam hidup dia. Termasuklah kisah bagaimana isteri kepada Nabi Lut sendiri setelah diberikan dakwah yang sekian lama. Kalau kita dengar kisah berkenaan tentang para anbiya yang terdahulu, mereka dikurniakan oleh Allah dengan usia yang panjang. Kalau kisah Nabi Nuh alaihi salam, dakwah baginda mencecah 950. Tuan-tuan boleh bayang tak isteri Nabi Nuh agak-agak tua ke muda? Confirm tua kan, sebabkan panjangnya usia tersebut, tetapi dalam tuanya dia hidup dengan Nabi, pasangan yang pasti dia kenal hati budi. Tetapi soal kebenaran ini bukan soal hubungan antara satu sama lain, tetapi penerimaan hati dia. Walaupun dia kenal Nabi Lut itu siapa, pastilah isteri lebih mengenali suaminya berbanding orang lain, tetapi pengkhianatan yang dibuat oleh isteri Nabi Lut ini sesuatu yang sangat-sangat buruk, sehingga dia dikecualikan daripada mendapat rahmat dan keselamatan daripada Allah, dimasukkan dalam kalangan golongan yang dibinasakan. Kita berikan pelajaran untuk diri kita, tuan-tuan ya. Kalau dapat suami yang baik, isteri turut sertalah jadi baik. Kalau dapat isteri yang baik, suami pun turut sertalah jadi baik. Sebab apa? Sebab kalau kita memilih yang sebaliknya, jangan salahkan pasangan kita kalau akhirnya kita berhadapan dengan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Sebab itu dalam Quran ni dia istimewa, dia ada sebut 4 jenis rumah tangga, Ustaz. Ya. Kalau saya tersilap, Ustaz, betul kan? Ya? Yang pertama, saya teringat disebutkan dalam Quran ada rumah tangga yang suaminya baik, isterinya baik. Betul. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua disebutkan yang suaminya jahat, isterinya baik. Betul. Adalah berkenaan dengan Asyah dan juga Fir'aun. Betul. Yang ketiga adalah berkenaan dengan suaminya jahat, isterinya pun jahat. Adalah berkenaan dengan Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Dan mungkin juga ada disebutkan tentang yang suaminya baik, isterinya pun tak jahat, iaitu yang kita sebutkan tadi adalah Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah, istimewa pada perbincangan hari ini berkenaan dengan bagaimana yang disebutkan tadi. Kita nak lihat dalam kehidupan kita, yang jahat itu bukan kerana siapa di sekeliling kita, tetapi yang utamanya adalah siapa kita untuk memberikan kebaikan ataupun kejahatan kepada orang yang di sekeliling kita. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, yakni Nur Asikin. Assalamualaikum. Soalan saya, apakah perbuatan cela yang dilakukan oleh isterinya hingga menyebabkan Allah tidak selamatkan isterinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nur Asikin untuk soalan ini. Tadi kita dah sebut tentang isterinya, tapi nak tanya juga apa yang dia buat sebenarnya, Ustaz. Silakan. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah. Seronok Quran satu lagi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Soalan daripada Quran, jawapan pun daripada Quran. Ya, kita tak payah cari ataupun tak payah reka yang susah-susah. Kadang-kadang kalau kita dalam kehidupan dunia ni, sebahagian daripada persoalan tu kadang-kadang kita terpaksa berfikir sendiri jawapannya. Tapi dalam Al-Quran, setiap soalan yang diajukan pasti jawapannya juga daripada Al-Quran, sebab semua ni penceritaan bukan daripada manusia tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena buka surah At-Tahrim ayat yang ke-10. Bila mana Allah menceritakan tentang isteri Nabi Lut, salah satu daripada sebutan ayat ke-10 tersebut, Allah sebutkan, Daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma. Dalam ayat ni Allah kata, Allah telah mendatangkan perumpamaan berkenaan seorang wanita yang kufur, seorang wanita yang tak baik, senang ceritanya. Daripada kisah siapa? Daripada kisah dua orang wanita yang disebutkan salah satu daripada ciri pasangan tadi yang disebutkan oleh Da'i Azrin tadi. Menarik perkongsian beliau. Dalam Quran memang sebut empat sebut. Setiap satunya ada pembawaan cerita daripada apa yang telah berlaku daripada hayat yang lalu. Suaminya orang yang saleh. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihin. Dua insan tersebut itulah isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, dua-duanya berada di bawah kehidupan dua orang lelaki yang saleh, iaitu Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Saya ni dah duduk bawah orang saleh, takkan jadi saleh. Selagi mana awak tak memilih untuk menyertai kehidupan orang saleh tersebut, kita takkan jadi orang saleh. Macam itulah yang berlaku bagi dua orang isteri ni. Walaupun suaminya orang yang paling saleh pada zaman tersebut, seorang Nabi. Tetapi apa yang Allah ceritakan? Fakhanatahuma,
kedua-duanya itu telah mengkhianati suami masing-masing. Kalau kita buka dalam tafsir, antaranya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahawasanya pengkhianatan ini bukanlah berlaku dalam istilah hari ini, minta maaf ya tuan-tuan, curang pada suami. Tidak begitu. Maksudnya daripada pekerjaan keji yang saya tak nak bahasakan dengan bahasa yang sebetulnya, tetapi tuan-tuan lebih faham tentang maksud saya ni kalau tuan-tuan orang dewasa. Pengkhianatan tersebut bukan berlaku dengan kecurangan-kecurangan yang kita biasa dengar daripada cerita-cerita hari ini. Tidak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memelihara keluarga para anbiya ini daripada bentuk-bentuk kekejian yang sedemikian rupa. Tetapi pengkhianatan di sini disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, ianya melibatkan pengkhianatan daripada sudut agamanya. Itulah yang pertamanya, mereka lah insan yang menolak dakwah suami mereka sendiri. Sedangkan sebetulnya pastilah dakwah daripada orang yang terhampir itu lebih dekat kepada jiwa orang yang terhampir. Misalnya kalau kata orang lain tak percaya dengan saya, biasanya ahli keluarga yang kenal hati budi kita akan menerima kita seadanya dan pasti akan berusaha untuk bersama-sama dengan kita dalam semua event kehidupan kita. Tetapi dua insan ini, subhanallah, bagaimana mereka mengkhianati suami mereka? Ajakan suami untuk beriman itulah yang mereka tolak. Bahkan mereka siap berpaling tadah daripada dakwah tersebut dengan menyertai perbuatan masyarakatnya walaupun mereka tidak melakukannya. Kedua-dua ni dalam pendapat yang paling kuat daripada ahli tafsir, dua orang ni tak pernah menyertai perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya kerana pemeliharaan Allah terhadap keluarga para anbiya, kehormatan mereka. Tetapi mereka mengkhianatinya dalam bentuk seperti mana salah satu yang diceritakan oleh Da'i Azrin sebentar tadi. Mereka lah yang menyalurkan maklumat-maklumat yang bertentangan dengan ajakan Nabi Nuh, Nabi Lut dalam kisah ini, memberitahu tentang kehadiran orang-orang yang cantik rupawan tersebut untuk dikerjakan oleh kaumnya dengan perbuatan yang buruk. Maka inilah benda yang patut kita jaga. Orang kata dalam isu kekeluargaan, contohnya seorang suami, seorang isteri saling kena menjaga amanah kekeluargaan. Benda yang baik mestilah kita sama-sama berkongsi dan kemudian kita sampaikan kepada yang lain secara bersama. Benda yang buruk kita kena jaga dalam lingkungan keluarga kita. Keaiban keluarga, kehormatan keluarga kita, bukan takat kita kata dari sudut hubungan suami isteri yang namanya hubungan badan dan sebagainya, tetapi kehormatan agama dalam kehidupan berkeluarga juga kita kena jaga. Kehormatan kehidupan institusi kekeluargaan juga kena jaga sama-sama. Insya-Allah barulah keluarga kita ni yang disebutkan sebagai keluarga yang ada sakinah, mawaddah dan juga rahmah, ayat daripada surah Rum. Yang itulah Allah jadikan kehidupan berumah tangga kita. Tujuannya tiga tersebut. Sakinah, Allah nak hadirkan ketenangan. Yang keduanya adanya mawaddah, adanya kemesraan. Dan yang ketiganya adanya rahmah, adanya kasih sayang sesama kita, insya-Allah. Subhanallah. Walaupun sudah diberikan didikan yang sebaiknya, tetapi tetap berpaling dan juga ingkar terhadap perintah Allah dan juga ingkar terhadap apa seruan yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Hasilnya tercatat namanya di sini kecuali seorang perempuan tua tertinggal di dalam golongan yang dibinasakan. Tadi saya ingat ustaz ada sebut, ustaz kata macam mana kita seronok kalau orang sebut nama kita ni baik, tetapi lebih seronok adalah Allah menyebut kita hamba orang beriman. Tapi yang lebih takut tu apa? Kalau orang sebut, awak ni jahat lah, takut. Tapi yang ni lebih menakutkan, Allah yang menyebut dia di dalam golongan yang dibinasakan. Lebih menakutkan. Baik. Dan seterusnya soalan dari sahabat kita Jura Azlin Sofian di Facebook. Assalamualaikum, ayat 136. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. 1. Siapakah mereka itu orang-orang yang lain? Dan bolehkah Ustaz ceritakan mengenai keadaan tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihi salam yang telah dibinasakan itu? Dan adakah kita digalakkan untuk pergi ke tempat-tempat yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Jura Azlin Sofian untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, siapakah yang disebutkan dalam ayat yang ke-136? Thumma dammarnal akharin. Bagaimana sebelum daripada itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 134, idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in, ketika mana kami selamatkan akan Nabi Lut dan juga mereka yang mengikutinya daripada dakwah baginda ini yang Allah selamatkan. So bila mana Allah selamatkan satu kumpulan yang mengikuti dakwah Nabi Lut alaihi salam, Allah sebutkan dalam ayat 136 ini, kemudian kami hancurkan yang lain. Maka jawapan yang dihancurkan oleh Allah daripada golongan yang lain,
iaitulah lain daripada pengikut-pengikut Nabi Lut alaihi salam yang tidak mengikuti dakwah Nabi, yang tak nak patuhi apa yang telah Nabi Lut arahkan kepada mereka supaya meninggalkan perbuatan keji tersebut. Mereka tak nak. Mereka tetap juga nak meneruskan kehidupan buruk yang sangat-sangat tercela tersebut. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala memilih kelompok tersebut, kelompok yang bertentangan daripada kelompok yang pertama, untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, bila disebutkan dalam kehidupan akhirat ni, kita hanya berada di antara dua kumpulan. Satu kumpulan yang akan terselamat, satu kumpulan yang akan dibinasakan. Siapa kumpulan yang selamat? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, siapa yang terselamat daripada azab api neraka, merekalah golongan yang berjaya masuk syurga Allah. Tapi siapa yang tak terselamat daripada azab api neraka, dapat peluang untuk masuk syurga, mereka inilah yang pasti akan melangkah ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat juga itulah keputusannya. Di dunia ini itulah juga pengakhiran kita. Dia tidak ada sesuatu yang di antara dua, antara selamat dan juga tak selamat, itu tak ada. Dia sama ada kamu selamat ataupun tak selamat, semuanya bergantung kepada ketaatan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya. Itu ceritanya Ustaz ya. Baik, untuk pengkongsian dengan lebih lanjut, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, ikuti perbincangan lagi selepas ini. Subhanallah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan surah As-Saffat ayat 132 hingga 138. Baik, sebelum kita teruskan perbincangan kita nak ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Ya tuan. Pagi ini nak minta Ustaz perbetulkan bacaan 3 ayat insya-Allah. InsyaAllah. Subhanallah. Silakan tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min ibadinal mu'minin wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tuan untuk bacaan yang dialunkan sebentar tadi. Saya rasa tak puas dengar, rasa nak dengar sampai habis. Bertaranum dia. Tiba-tiba tengok macam alamak 134 nanti kita kena minta tuan ni untuk baca lagi kan. Kan saya ingat sampai 138 tadi, rupa sampai 134 saja. Tapi okey, saya serahkan kepada Ustaz untuk sedikit ulasan berkenaan dengan bacaan sebentar tadi. Silakan. Masya-Allah, tadi saya dengar tuan baca tadi pun saya macam beralun juga dengan taranum itu kan. Kata-kata baca ni ada taranum lagi. Masya-Allah. Tahniah pada tuan yang membaca Al-Quran, mudah-mudahan dirahmati selalu. Bacaan tadi kita boleh katakan secara umumnya ialah bacaan yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun di sana ada beberapa bahagian yang boleh ditambah baik. Antaranya bila kita sebutkan huruf ra yang sebelumnya didahulukan dengan dhammah baris depan, bila mana dia mati, al-mursalin tadi kan, jangan baca mur. Kalau baca mur dia jadi nipis. Tapi kalau kita bacakan ra yang mati sebelumnya didahulukan dengan dhammah dan juga fathah, maka mestilah ianya dibunyikan dengan tebal. Tebal bukan kita muncungkan mulut, tidak, tetapi kita angkat lidah kita naik ke atas. Mursalin, mursalin, bukan mursalin. Kalau mursalin tu lidah kita di bawah. So nak tebalkan, naikkan lidah kita ke atas. Yang keduanya, idnajjaynahu wa ahha, bukan wa ah tu tengah-tengah kita punya kerongkong. Tapi kalau nak sebutkan ha, mestilah di bahagian bawah daripada kerongkong sebelum sampai kepada bahagian dada. Di situlah terletaknya huruf ha. Ha ni ha besar, ha simple tu kan.
kena besarkan bunyi dia, bagi beza sikit dengan huruf ha. Yang lain-lain tu insya-Allah dah terbaik dah. Tahniah tuan insya-Allah. Layak ke final? Insya-Allah. Baik, terima kasih tuan dan juga terima kasih ustaz untuk ulasan sebentar tadi berkenaan dengan bacaan ayat 132 hingga 134 yang dialunkan sebentar tadi. Baik. Tadi saya ingat ada soalan daripada sahabat kita. Dia bertanya berkenaan dengan bagaimana kalau kita ni dah tahu tempat itu pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya seperti tempat kediaman ataupun kawasan kaum Nabi Lut alaihi salam, kita boleh pergi ke tidak? Kita pergi bukan saja nak pergi saja, tapi kita pergi nak melihat ibrah, nak ambil iktibar, nak tengok ini tempatnya subhanallah, janganlah kaum kita jadi macam ini. Kita nak ambil iktibar, boleh ataupun tidak, ataupun kalaulah boleh, apa adab-adabnya Ustaz? Silakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ataupun tidak, pastilah sumber rujukannya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran juzuk yang ketiga ayat yang ke-137, qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala telah berlalu cerita-cerita yang dahulu daripada umat-umat yang terdahulu, dan di waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada mereka ataupun suruhlah kepada mereka untuk berjalan. Bukan kita kata berjalan saja-saja orang kata macam pergi melancong, tidak, tapi pergi ke sana, lalu Allah kata fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin, pergilah dan lihatlah apa yang dikatakan sebagai akibat bagi orang-orang yang mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, hadis yang sahih. Kata Ibnu Umar, satu ketika kami melintasi satu tempat yang disebutkan sebagai tempat yang didiami oleh Ashabul Hijr, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud satu ketika dahulu adalah kaum Nabi Saleh yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi SAW satu ketika bila mana berjalan untuk pergi kepada peperangan Tabuk, di waktu itulah Nabi SAW melintasi dengan para sahabat kawasan tersebut, dan bila sampai kawasan tersebut Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat ataupun memberitahu kepada para sahabat, janganlah kalian melintasi kawasan yang sebegini melainkan dalam keadaan menangis, iaitulah menginsafi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah diturunkan ke kawasan tersebut. Dan Nabi SAW menyegerakan langkahan baginda tatkala mana melalui kawasan tersebut. Dalam erti kata lain, kalau orang tanya, tadi Ustaz kata boleh pergi kan, tapi apa adabnya? Dua adab yang disebutkan daripada hadis tersebut, iaitulah jangan pergi untuk berseronok-seronok. Tempat yang diturunkan azab bukan pergi untuk berseronok-seronok, tetapi pergilah untuk mengambil pelajaran. Cuba hadirkan keinsafan dalam diri kita, kalau sampai boleh menitiskan air mata daripada pelajaran bagaimana hebatnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, jangan berlama-lama di tempat tersebut. Sebaliknya, pergi, ambil pelajaran dan segera kembali ke kawasan yang lebih baik daripada kawasan yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi Ustaz, bergambar, selfie untuk post di media sosial ataupun untuk sebagai kenang-kenangan, boleh ke Ustaz? Kalau kita nak ambil untuk sebagai kenangan, peringatan, nak kongsikan kepada sahabat-sahabat kita, boleh. Tapi janganlah pula tunjuk muka senyum, buat gaya yang menyeronokkan dan sebagainya, tuan-tuan. Sebaliknya, pergilah, hadirkan wajah keinsafan, wajah yang kita menyesali. Betapa kalau kita pilih jalan untuk memaksiati Allah, pasti kita juga akan dibinasakan seperti mana kaum tersebut. Kalau buat dokumentari siarkan di TV ke apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Pelajaran untuk yang lain juga sebab bukan semua orang ada kemampuan untuk sampaikan. Kan? Nak tengok tempat tu macam mana keadaannya selepas daripada bencana tu kan. Janganlah pergi ambil gambar tu buat hari tu pula. Kalau gitu yang tak boleh tu saya. Baik, okey. Perbincangan sudah pun kita lihat tadi daripada ayat 132, 33, 34, 35 dan 136. Telah pun kita lihat beberapa ayat pada ketika ini. 5 ayat untuk kita bincangkan, dan juga kita dapat lihat di sini bagaimana cerita para nabi ini sungguh banyak dia punya iktibar dan juga peringatan kepada kita. Dan yang kedua apa yang kita dapat lihat adalah berkenaan dengan bagaimana kadang-kala kita sudah mencuba untuk yang terbaik, memberikan nasihat kepada keluarga kita, tetapi bak kata ustaz sebentar tadi, ia adalah pilihan orang itu. Kita jahat bukan kerana orang lain, tetapi yang utama sekali adalah kerana diri kita yang memilih untuk tidak mendengar apa yang dikongsikan dan peringatan yang diberikan kepada kita. Subhanallah. Sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kita bertemu kembali. Jom kita teruskan perbincangan kita. Kalau tadi kita dah baca daripada ayat 132 hingga 136 berkenaan dengan kisah Nabi Ilyas dan juga kisah Nabi Lut alaihi salam, bagaimana dia, pengikutnya, keluarganya dan mereka yang dibinasakan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jom kita teruskan perbincangan 137 dan 138. Soalan di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Katanya, ayat 137. Ujian terbesar Nabi Lut alaihi salam adalah kaumnya yang songsang. Golongan ini Allah kekalkan sehingga hari ini. Soalan saya, adakah kewujudan golongan ini sehingga sekarang merupakan transisi ujian buat umat Islam sejagat zaman ini pula? Terima kasih kepada sahabat kita Intan Zurina dan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu balik dalam sesi yang kedua ni kan. Nak panggil balik tuan-tuan untuk bersama-sama dengan kita. Kokok tadi tengah sibuk minum kopi ke, tengah suap roti dan sebagainya. Kalau ada yang berpuasa, teruskan berpuasa, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita lihat kisah yang berlaku kepada umat Nabi Lut alaihi salam dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala pada mereka. Adakah dengan hancurnya umat tersebut maka berakhirnya perlakuan-perlakuan buruk tersebut? Kita tahu pada setiap zaman akan ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, tapi dalam masa yang sama kita ada musuh ketat kita yang daripada satu ketika dahulu lagi telah berjanji untuk menyesatkan anak-anak Adam yang namanya syaitan dan juga iblis. Pastilah kejahatan itu akan terhenti sehinggalah kepada tibanya kehancuran dunia ini yang namanya kiamat. Tetapi bila mana kita selaku umat yang hidup di akhir zaman ini, tak kala mana kita melihat perlakuan-perlakuan buruk yang masih lagi berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kita ataupun yang kita ketahui ada di dunia pada hari ini, sepatutnya kisah Nabi Lut itulah yang dijadikan sebagai satu tauladan sempadan bagi kehidupan ini untuk tidak memilih kehidupan yang begitu, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengacuankan bagi kehidupan umat manusia ianya tak sepatutnya berlangsung sebegitu rupa. Orang tanya apa kehidupan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala tak suka tersebut? Iaitulah yang disebutkan sebagai perhubungan dengan kaum yang sejenis. Ibarat kita kata dalam bahasa mudah, minta maaf kalau saya bahasakan dengan bahasa begini kalaupun tak senang didengari, tetapi kita perlu bahasakan dengan bahasa yang mudah-mudahan lebih jelas untuk difahami. Kehidupan golongan yang disebutkan sebagai golongan gay, lesbian, yang mana ianya sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri dalam sebuah hadis yang berstatus hasan, Nabi SAW menyatakan sesungguhnya apa yang ditakuti daripada perlakuan umatku adalah daripada mereka itu terlibatnya dalam perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam ini. Nabi Lut tak pernah bersalah. Nabi Lut tak pernah mengajarkan mereka. Bahkan itulah kehidupan yang diminta oleh Nabi Lut, kaumnya menjauhi kehidupan tersebut. Tetapi apakan daya bila mana apa yang telah disuruhkan tersebut itu ditolak, maka ianya menatijahkan azab Allah yang turun selepas daripada itu. Maka kalaupun ditanya adakah cerita ini merupakan satu transisi ujian untuk umat kita ataupun umat akhir zaman yang sedang kita hidup padanya, of course kita kata bagi setiap kebaikan itu pasti akan ada lawannya keburukan. Mana jalan kehidupan yang kita pilih? Pastilah kalau orang yang inginkan keselamatan hidup di dunia, kita tahu gaya kehidupan tersebut ianya tak pernah diperakukan hatta oleh pakar-pakar kesihatan sekalipun sebagai cara hidup yang disebutkan sebagai health lifestyle, kehidupan yang sihat, kehidupan yang baik. Sebaliknya, kalaupun kita pilih juga kehidupan tersebut, kita tahu kemungkinan untuk jangkitan HIV contohnya, berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan contohnya, berlakunya pelbagai masalah-masalah yang lain mengiringi kehidupan tersebut. Adakah itu kehidupan yang kita pilih? Jadikan kisah Nabi Lut sebagai satu transisi kehidupan kita untuk berpindah. Kalaupun ada yang terlibat daripada kehidupan yang sebegitu sebelum daripada ni, hari ini kita buka Al-Quran, Allah dah tunjuk sejelas-jelasnya siapa yang diselamatkan, siapa yang dibinasakan. Pilih-pilihlah, sebab pilihan itulah yang akan menentukan bagaimanakah kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti.
Wallahu ta'ala. Ujian akan sentiasa datang kepada kita semua, jadi berhati-hati dan jangan sesekali kita termasuk dalam golongan yang dimaksudkan sebentar tadi. Baik, soalan seterusnya juga ayat 137 dari sahabat kita Jai. Katanya, Assalamualaikum, pada pandangan Ustaz, apakah punca umat Islam zaman ini, terutamanya yang bernafsu songsang, masih tidak gentar dengan balasan dari Allah dari kisah Nabi Lut alaihi salam dan umatnya? Adakah kerana di akhir zaman ini manusia lebih bertuhankan nafsu berbanding taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Jai untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Betul ya. Soalan yang ditanyakan ni memang terselit jawapannya di situ. Yeah. Nabi SAW pernah menyatakan kepada kita, salah satu daripada 3 perkara yang menjadi penyebab kepada kebinasaan manusia. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata, Salathu muhlikat. 3 yang membinasakan. Apa yang membinasakan manusia tuan-tuan? Yang pertama Nabi kata, syuhun muta'. Kedekutnya kita yang kita ikut-ikutkan sangat. Sepatutnya hidup kita ni jangan jadi tai hidung masin. Minta maaf. Itu bahasa orang ketika mana membahasakan orang-orang yang bakhil ni kan. So kita kata, jadilah orang yang dermawan, pemurah, berkongsi rezeki Allah dengan yang lain. Ini kita akan dapat keselamatan daripada sisi Allah. Tapi kalau kita kedekut, duit kita tak boleh bawa masuk dalam kubur tuan-tuan, pasti kita akan binasa kemudian hari. So jadilah insan yang dermawan, yang memberikan kebaikan untuk orang lain. Yang keduanya Nabi sebut yang membinasakan kita, wahawan muttaba', iaitulah hawa nafsu yang kita ikut-ikutkan sangat. Bukan semua benda yang kita suka kita mesti kena penuhi. Sebab kalaulah setiap benda yang kita suka itu kita penuhi, contohnya lah zaman sekarang ni nak kena bagikan contoh Ustaz, bagi baru nampak kan. Okeylah tuan-tuan suka tak manisan-manisan tu kan? Suka makan yang manis-manis. Kalau kata minum teh tarik tu separuh cawan gulanya contohlah kan. Memang sedap kalau minum teh tarik kau, orang kata kan. Tapi kalau semua tahu, kalau kita suka macam tu dan kita amalkan tiap-tiap hari, kesannya satu hari na'udzubillahi min dalik pasti akan memutuskan kaki kita akibat daripada dipotong oleh doktor kan. Kesan buruknya ada. Maka jangan ikut kita punya semua kemahuan kita. Kita kena membataskan, mengikut kepada apa yang Allah berikan kepada kita keharusannya ataupun sebaliknya. Apa yang Allah bagi pasti ia satu benda yang baik untuk kita. Tapi apa yang Allah larang itu pasti perkara yang Allah lebih tahu kebinasaannya ke atas diri kita, maka Allah tak bagi kita. Dan yang ketiganya yang membinasakan kita, wa'ijabul mar'i binafsih, orang yang perasan, orang kata istilahnya naik bakul angkat sendiri ni kan. Masuk bangku angkat bakul angkat sendiri. Minta maaf tuan-tuan, tersasul ya. Masuk bakul angkat sendiri ni. Ini bahaya sebab orang begini bila mana orang tegur kadang-kadang dia susah nak terima teguran orang lain. Tapi kalau kita sentiasa melihat diri kita penuh dengan kekurangan, datang teguran-teguran yang baik untuk kita, kita akan ucapkan terima kasih. Saya nak berubah jadi orang yang baik sama-sama, maka insya-Allah kita selamat. So yang kedua tadi, kalau orang tanya apa sebab, punca utamanya iaitulah diri kita sendiri, iaitulah terlalu mengikuti hawa nafsu kita, keinginan hawa nafsu tersebut ianya membinasakan kita. Wala'iyatubillah. Subhanallah, terlalu mengikuti hawa nafsu yang sentiasa membinasakan. Tak sempurna iman seseorang dikala kamu masih lagi ikut apa yang dibawa oleh nafsunya. Baik, soalan seterusnya yang mana mungkin kita nak kaitkan dengan perbincangan kita ayat 137 dan kalau kita dapat lihat di sini, dan sesungguhnya kamu yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang-alik melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka semasa kamu berada pada waktu pagi. Dan ayat 138, dan juga pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Dan saya mungkin faham ayat ini dia mungkin sudah berpindah kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit pencerahan dan komen Ustaz, silakan. Okey, kenapa dia sebutkan siang malam? Dan secara spesifiknya disebutkan musbihin, waktu subuh, bila mana mula memancarnya cahaya matahari, itu permulaan bagi kehidupan untuk kita melihat segala sesuatu. Dan kadang-kala sesuatu itu lebih mudah untuk ditangkapi maksudnya ataupun keadaannya bila mana malam. Setengah benda cantik dilihat waktu malam kan. Betul. Contohnya kalau kita pergi tempat-tempat, kalau siapa yang biasa berkunjung ke Putrajaya di sana ada tempat-tempat yang kalau sampai contohnya di jejambat yang kita lalui di kawasan Putrajaya tu, dia ada lighting belah malam, orang kata lagi cantik contohnya. Dan di situlah juga kita dapat melihat realiti kehidupan yang sebenarnya. Bila mana satu ketika dahulu
orang Arab yang hidup bersama dengan Nabi SAW, mereka ini adalah orang yang terkenal dengan pengembara. Khususnya bagi perjalanan ke bahagian utara dan bagi bahagian selatan untuk tujuan perniagaan yang kita biasa faham daripada bicara Allah dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka akan pergi menuju ke arah utara, menuju ke arah bumi Syam untuk berniaga, dan juga ke arah bumi Yaman untuk berniaga. Maka bagi perjalanan menuju ke kawasan utara, daripada kawasan bumi Makkah Al-Mukarramah sampailah menuju kepada bumi Syam, mereka kebiasaannya akan melalui kawasan ini. So dalam perjalanan tersebut, tak kira sama ada waktu siangnya mereka dapat melihat senario bagaimanakah laut mati yang telah terhasil akibat daripada kemurkaan Allah sehingga dibinasakan kaum tersebut, ataupun kalaupun mereka melintasinya pada sebelah malam. Kedua keadaan tersebut sangat-sangat menginsafkan kita. Saya sendiri tak berkesempatan lagi untuk pergi ke kawasan tersebut untuk mengambil ibrah di sana. Mungkin tapi kita boleh pergi sekali, Ustaz? InsyaAllah. Allahumma amin. Doakan saya dan juga Da'i Azrin, Allah berikan kesempatan rezeki untuk pergi ke sana, insyaAllah. Bukan tujuannya apa, bukan kerana untuk melancong seperti mana tempat-tempat yang lain, tapi kita nak menyahut seruan Allah supaya kita berjalan untuk mengambil pengiktibaran kehidupan. Waktu siang kita ambil pelajaran daripada apa yang kita lihat, betapa kawasan tersebut tidak bersisa kehidupannya sama sekali. Mereka yang telah dimurkai oleh Allah, tidak akan ada kehidupan di dunia dan tidak akan ada kehidupan di akhirat. Begitulah juga pada malam hari, bagaimana kesunyian yang dirasakan. Agak-agak kalaulah kita dihukum oleh Allah, dimurkai oleh Allah, kegelapan malam itu menginsafkan kita. Bagaimanakah keadaan hidup kita dalam alam barzah yang pasti lebih gelap daripada gelapnya malam. Subhanallah, lebih gelap daripada gelapnya malam. Kehidupan di sana itu yang lebih menakutkan. Baik, sidang penonton, kita tadi ayat 137 dan ada lagi perbincangan selepas ini, tapi kita nak beri ruang untuk berehat seketika dahulu. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman karya Agung Syekh Abdullah Basmeh menjadi taruhan pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat, meneliti dan menginsafi ayat 132 hingga 138. Sebenarnya walaupun ceritanya mungkin kita dah biasa dengar, mungkin kita dah ulang banyak kali, tetapi pagi ini masih lagi terasa di lubuk sanubari hati yang paling dalam bagaimana setiap daripada penceritaan Al-Fadhil Ustaz Samsul sebentar tadi memberikan pada kita satu panahan yang menusuk kepada setiap lapisan hati. Tapi mudah-mudahan bila berakhir saja program pada hari ini dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita menjadi satu benda yang diaplikasikan dalam kehidupan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik. Seterusnya mari kita lihat dari sahabat kita di Facebook, katanya dari Sahziatul Sidi. Soalannya, Assalamualaikum, ayat 138. Apakah kaitan ayat ini dikaitkan dengan waktu malam, dan apakah untuk kita berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghancurkan sesiapa pun jika ingkar pada suruhannya? Terima kasih kepada Sahziatul Sidi untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, setiap daripada siang dan malam yang berlalu ianya sangat-sangat bernilai buat orang yang berfikir. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi dan pada pertukaran pergantian malam dan juga siang, ianya merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tak kala mana menyebutkan berkenaan tentang azab tersebut, Allah menyebutkan dua waktu yang Allah minta untuk kita berfikir. Kalau sebelah siangnya orang kata nampak lebih senang berfikir sebab semuanya nampak terang sebagainya kan, nampak jelas, kita boleh berfikir tentang sesuatu dalam keadaan yang terang sebab kita boleh menganalisa apa yang kita nampak. Tapi sebelah malam, apa yang boleh kita berfikir dengannya? Tuan-tuan, untuk sebelah malam, cara berfikir yang lebih sesuai untuk kita fikirkan iaitulah kita berfikir dengan melihat ayat-ayat yang telah Allah datangkan kepada kita, wahyu-wahyunya. Tuan-tuan cuba buka ayat 81 surah Hud yang telah kita dahulukan bicaranya sebelum daripada ni. Tuan-tuan ambil dekat hujung ayat tersebut. Apa kata Allah? Waktu yang kebiasaannya Allah tentukan untuk datangkan azab waktu bila? Allah kata innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib.
Sesungguhnya masa yang Allah janjikan untuk datangnya azab Allah Subhanahu wa taala waktunya adalah waktu subuh. Bila waktu subuh tiba? Waktu subuh tiba selepas daripada tibanya malam. Maka bila tibanya malam hari, waktu kita berada pada malam hari, jangan terlalu berseronok untuk menantikan hari esok itu tiba. Sebab kita belum tahu bagaimanakah esok yang akan tiba. Adakah esok hari yang menerbitkan mentari seperti mana hari-hari yang sebelumnya yang memberikan kita kegembiraan, ataupun esok dengan terbitnya mentari ianya akan membuatkan kita menangis sampai keluar air mata darah pun tidak ada lagi penyesalan selepas daripada itu, seperti mana satu saat yang akan berlaku dalam hayat kita, waktu saat ketika mana mentari diterbitkan di sebelah barat. Di waktu itu pasti semua manusia akan menyesal, tetapi penyesalan di waktu tidur tidak lagi berguna. Apatah lagi kalau hari yang kita bangkit esok hari adalah merupakan hari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Malam hari adalah malam untuk kita berfikir, muhasabah diri kita seperti mana yang dilakukan oleh siapa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Maka orang yang memuhasabahkan dirinya pada malam hari untuk selamat pagi esok harinya, mereka tidak membiarkan malam itu berlalu, melainkan mereka pasti akan mengisinya dengan pengisian yang penting. Apa pengisian yang penting pada malam hari, tuan-tuan? Orang yang ingin berjaya di dunia dan juga di akhirat. Allah sebutkan dalam suratul Anfal ayat 33, Allah kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah sama sekali tidak akan mengadab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di sisi mereka. Tapi sekarang ni Nabi tak ada di sisi kita. Nabi telah pun pergi meninggalkan kita, telah wafat bertemu dengan Allah. Ada sebab yang kedua yang Allah janji kalau kita buat, Allah tak akan datangkan azab. Allah kata, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Kami takkan mengazab mereka dalam keadaan mereka itu beristighfar kepada Allah. Malam hari penuhkan dengan istighfar, sebab kita tak tahu subuh yang datang esok hari, subuh yang menghadirkan keceriaan sekali lagi untuk hidup kita, ataupun subuh esok adalah waktu yang seperti mana dinantikan oleh kaum Nabi Lut. Yang dinantikan itu ialah azab Allah Subhanahu wa taala. Malam hari berfikirlah, beristighfarlah. Mudah-mudahan esok adalah hari yang selamat untuk kita, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab itu orang tua-tua dulu selalu pesan. Dia kata sebelum tidur mengucap dulu. Dan sebelum tidur jangan terlampau seronok sangat. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu apa nama kamu esok. Dalam ayat dia tu, dia kata kamu tak tahu apa nama kamu esok. Sebab boleh jadi malam sebelum kita tidur nama adalah Azrin. Tapi bila mana kita esoknya mungkin sudah bertukar kepada almarhum, si mati, jenazah, ataupun siapa lagi yang patut dipanggil selepas daripada itu. Itu pesan orang tua-tua dulu. Baik, kita lihat perbincangan seterusnya dari sahabat kita Siti Nurbaya di Facebook. Dari sahabat kita katanya, Assalamualaikum, surah As-Saffat ayat 138. Sebagai umat di akhir zaman ini, apakah sebab seseorang yang bernama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini amat payah untuk mengambil iktibar di atas kesan tinggalan kisah-kisah balasan-balasan umat Nabi yang terdahulu yang boleh dijadikan iktibar, pengajaran dan peringatan kepada kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi balasan di bumi dan di akhirat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Puan Siti Nurbaya untuk soalan ini. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Soalan yang sangat-sangat baik dan jawapannya juga daripada Al-Quran. Antara sebab kenapa kita sukar untuk mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang terdahulu, sebab kita sukar untuk nak mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sukar untuk mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya adalah kerana hati kita sudah pun ditutupi daripada cahaya hidayah, na'udzubillahi min dzalik, ataupun hati kita telah mengeras disebabkan oleh perbuatan-perbuatan silap kita, salah kita yang tidak kita lanjutkan dengan istighfar, taubat kita pada Allah. Allah sebutkan jelas. Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu merenungi akan ayat-ayat Allah? Setiap cerita daripada cerita Al-Quran ini bukan cerita dongeng. Cerita yang kalau kita baca, kita dalami cerita-cerita tersebut, pasti akan menginsafkan kita. Bagaimana kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat yang terdahulu dalam keadaan yang subhanallah, kalau kita bayangkan, kita takkan dapat membayangkannya dalam bentuk yang sebenar, tetapi ia sudah cukup untuk menggerunkan kita. Bagaimana bumi yang diterbalikkan oleh Allah, dihancurkan serumat-lumatnya umat yang berada di dalamnya.
Tidakkah kita takut keadaan itu boleh berlaku kepada kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf telah menyatakan kepada kita, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Kata Allah, bolehkah penduduk di satu tempat boleh merasa aman di kala mana malam hari mereka sedang tidur? Tidakkah ada kemungkinannya akan datang azab Allah? Ataupun di kala mana mereka bermain-main di pagi hari tiba-tiba datangnya azab Allah? Tidak merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk mendatangkan azab-azabnya pada bila-bila masa, melainkan mereka itulah orang yang akan merugi sepanjang masa. Inilah yang sepatutnya kita buat. Depan kita bicarakan tentang ayat-ayat Allah. Lepas daripada ni, lanjutkan dengan kita merenungi akannya. Insya-Allah setiap daripada renungan yang kita harapkan petunjuk daripada Allah, pasti kita akan mendapat iktibar daripadanya biiznillah taala. Subhanallah, panjang lebar diceritakan kepada kita berkenaan dengan bagaimana kisah Nabi Ilyas alaihi salam, kisah Nabi Lut alaihi salam, dan juga ada disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini untuk 3 nabi yang kita bincangkan. Baik Ustaz, mungkin daripada ayat 132 hingga 138 Ustaz ada 3 intipati ataupun 3 pengajaran ayat yang boleh dikongsikan kepada penonton secara ringkas. Silakan. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah. Yang pertamanya, cerita para nabi ini bukan seperti mana cerita-cerita yang lain. Ia cerita yang memberikan teladan, ia cerita yang memberikan semangat, ia cerita yang memberikan inspirasi kepada kita bagaimana sepatutnya kita hidup di muka bumi. Teruskan menelusuri kisah-kisah para nabi, pasti insya-Allah kita akan mendapat pelajaran daripadanya. Yang keduanya, pelajaran yang kita perolehi daripada kisah-kisah ini, iaitulah kita kata baik ataupun buruk kita bukan semestinya kita berdampingan dengan sesiapa. Tetapi of course lah, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad pasti kita nak berdampingan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kena ingat, hatta pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada insan-insan yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka itulah merupakan penentang-penentang kuat seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dai Azrin tadi. Abu Lahab bukan orang lain, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dampingannya terhadap Nabi bukan penentu kepada baik ataupun buruknya dirinya. Sebaliknya iman, sebaliknya amal saleh, kesediaan untuk menuruti petunjuk tersebutlah yang akan menentukan sama ada kita akan terpilih dalam kalangan orang yang beriman ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, dalam diri kita ini sentiasa perlu beringat dengan kemurkaan daripada Allah itu akan menanti golongan-golongan yang menderhakai perintah-perintahnya dan juga larangannya. Dan di kala mana datangnya kemurkaan Allah, kehancuran, kebinasaan yang datang itu, orang kata hari ini bukan kaling-kaling. Datang murka Allah. Kalau kita lah, kalau mak ayah kita marah kita, cikgu kita tak marah kita, ataupun orang marah kita pun kita dah shaking, kita dah takut kan tuan-tuan. Bayangkan kalau Allah yang marah kita, agak-agak bagaimana kehidupan kita selanjutnya selepas daripada itu. Takutlah kemurkaan Allah. Bagaimana takut dengan kemurkaan Allah? Lanjutkanlah dengan istighfar dan taubat kepada Allah selalu. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dipayungi dengan keselamatan, kejayaan, dan juga kembalinya kita kepada Allah memasuki syurganya biidznillah taala. Mudah-mudahan itulah pelajaran yang terbesar daripada ayat ini. Dan mudah-mudahan juga kita daripada perbincangan tadi dapat memberikan satu tamparan hebat kepada kita untuk berjaga-jaga dalam kehidupan, buat segala perkara baik, tinggalkan yang buruk dan kemaksiatan, dan jauhkan diri kita daripada kemurkaan Allah dan azab yang bakal menanti kita tak tahu datangnya bila, tetapi berjaga-jaga, selamatkan diri daripada setiap bala dan bencana. Ustaz, silakan dengan doa ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sentiasa bersama dengan kita. Ingat, jangan lupa esok ya, kita ada lagi perbincangan seterusnya bersama dengan moderator Dai Hakim dengan bintang ilmuwan kita Ustaz Yaakob Yusra dengan topik perbincangan berakhir Syawal, tamatnya amalan, satu persoalan untuk anda selama-lamanya. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, teruskan menonton. InsyaAllah ada rezeki untuk anda kita bertemu lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.